saleh dan berdakwah. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi, kerana dia yang sebenarnya cas positif ni mewakili jasad. Lah tenaganya yang seimbang, ya, maka kita manusia itu dipanggil sebagai sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Khairil Anwar bin Muhammad Wafa selaku Mudir Ma'had Tahfiz Ad-Dirasah. Pada hari ini ingin berkumpul untuk bersama kita, yang berkongsi ilmu berkaitan dengan suatu tajuk, iaitu sihat dengan syariat. Sebenarnya perbincangan ini akan meliputi beberapa siri, ya, untuk kita memahami dengan lebih mendalam berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariat kepada kita, ya, iaitu syariat Islam, tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan kita hidup dalam keadaan yang sihat dan baik di atas muka bumi ini, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah Allah. Dalam video yang ringkas ini kita akan membincangkan dahulu berkaitan dengan apakah itu yang dipanggil sihat. Ya. Sihat itu dalam bahasa, ya, yang kita biasa sebutkan, iaitu seorang yang mempunyai keseimbangan tubuhnya pada sudut fizikalnya, ya, pada sudut fizikal, ya, pada sudut emosi, ya, pada sudut mindanya, ya, dan pada sudut rohaninya, ya. Nah, inilah yang biasa kita sebutkan seseorang yang sihat mempunyai keseimbangan pada fizikal, emosi, minda dan rohani, atau setengah menyebut sebagai jeri, ya. Jeri iaitu jasmani, emosi, ya, rohani dan intelektual, ya. Ya, ataupun intelek, ya. Jadi banyak rujukan-rujukan yang membicarakan tentang sihat pada sudut empat perkara ini, ya, fizikal, emosi, minda dan juga rohani, ataupun jasmani, emosi, rohani dan intelek, ya. Jadi insyaAllah pada hari ini dalam video yang ringkas ini kita nak melihat dulu perkara pertama yang dipanggil sebagai sihat tadi, ya. Jadi kalau diandaikan kesihatan itu seperti, ya, sebiji bateri, ya, yang mana bateri itu yang baru keluar daripada bungkusannya, daripada plastiknya, maka bila kita uji cuba tenaganya, kita dapati tenaganya penuh, ya, 100%. Ya. Maka kalaulah diandaikan tubuh kita ni seumpama bateri, maka 100% tu dianggap sebagai sihat, ya. Nah, jadi pada bateri itu sendiri kita akan lihat terdapat dua unsur, ya, yang ada pada bateri itu. Yang pertama ialah unsur cas positif, ya, yang sebenarnya cas positif ni mewakili jasad bateri itu. Sementara itu ada satu lagi yang dipanggil cas negatif, ataupun dalam bahasa fizik kita panggil elektron, yang mewakili
tenaga. Ya. Jadi keseimbangan bagi sebuah bateri, kalau kita nak sebutkan sebagai contoh perbandingan, apabila bateri itu mempunyai unsur jasad dan juga unsur tenaga yang seimbang, ya, ataupun kalau dari segi perubatan dipanggil homeostasis, iaitu seimbang, iaitu jumlah proton dan jumlah elektronnya sama banyak, ya, maka bateri itu dikatakan sebagai bateri yang baik ataupun charge-nya 100%, yang juga kita namakan sebagai sihat, ya, kalau dirujuk kepada tubuh badan kita, ya. Jadi sebagaimana kita maklum bahawa untuk memastikan bateri itu sentiasa sihat, ya, maka hendaklah sentiasa di charge, ya. Ibarat kata kalau bateri telefon tu hendaklah di charging, ya, di charge setiap kali apabila sudah digunakan, maka di charge sehingga penuh supaya bateri itu boleh digunakan lagi, ya, lagi dan lagi untuk masa-masa yang akan datang, ya. Jadi kalau kita ibaratkan bateri itu seperti badan manusia, ya, yang mana jasad ini adalah cas positif, ya, jasad, sementara itu cas negatif, ya, yang dipanggil elektron ataupun bahasa kita sebut apa, tenaga. Apabila jumlah jasad dan jumlah tenaganya yang seimbang, ya, maka kita manusia itu dipanggil sebagai sihat, ya. Jadi dia punya formula asasnya untuk kesihatan, contohnya bagi bateri itu, untuk kita katakan bateri itu baik, ya, bercas penuh, maka kita merujuk kepada apa? Kepada jumlah tenaganya, ya, kepada elektronnya, ya. Jadi pada manusia pun begitu jugalah, ya, untuk kita dapati seorang manusia itu sihat, iaitu jumlah tenaganya yang penuh, ya. Sebab itu kalau orang muda, kenapa nampak orang muda itu sihat? Kerana mempunyai tenaga yang penuh, boleh berbuat apa saja, boleh menunggang basikal, boleh berlari, boleh hiking naik gunung, boleh angkat batu, angkat kayu, ya, buat kerja-kerja yang berat. Maka apabila kita lihat seseorang yang mempunyai tenaga yang penuh, mempunyai tenaga yang tinggi, ya, tinggi nilai tenaganya, maka kita akan sebut bahawa seseorang itu adalah sihat, ya. Jadi sebenarnya kesemua asas tenaga ini, ya, kalau kita turun ke bawah lagi, dia akan bermula daripada apa? Ya, daripada bahan yang paling halus di dalam alam semesta ini yang bernama atom, ya. Nah, bernama atom. Yang mana dalam kita pelajari ilmu fizik, atom ini secara asasnya mempunyai 3 bahan, ya, iaitu pada nukleusnya, ya, adanya proton dan neutron, ya. Neutron, ya, biasanya neutron ni sebagai perumah dia, ya, tetapi jarang-jarang disebutlah, ya, iaitu yang pertama adanya proton, ya, yang bergabung dengan neutron, kemudian mempunyai, ya, lingkaran tenaga yang mengelilinginya yang dinamakan apa? Elektron. Ya. Jadi semua unsur asas di dalam alam ini bermula daripada atom yang memiliki proton dan neutron ini sebagai nilai jasad dan mempunyai elektron sebagai nilai tenaga. Ya.
Proton, neutron ni kita katakan sebagai nilai jasad. Ya. Jadi ada nilai tenaga yang bernama elektron dan nilai jasad yang dinamakan proton. Jadi dalam alam ini semua tenaga adalah berpunca daripada atom. Ya. Semua bahan, termasuklah kalau kata bateri ini, yang mendatangkan tenaganya, sumber yang paling asas adalah atom pada bateri ini. Jadi gabungan atom-atom tadi membentuk bateri dan membentuk tenaganya. Kalau bagi manusia, ya, bermula daripada atom sebagai asas tenaga, barulah kepada sel, daripada sel kepada tisu, daripada tisu kepada organ, daripada organ kepada sistem, ya, daripada sistem barulah menjadi organisma. Ya, organisma ataupun bagi kita ni manusia lah, ya, dalam konteks kita ni lah manusia. Ya. Jadi sebab itu sebagai asas untuk menjadi sihat ialah kita kena tumpukan kepada apa? Kepada atom, ya. Asasnya adalah kepada atom ini dulu. Ya, sebagai apa? Sumber tenaga. Ya, sumber tenaga. Sebab tu kalau kita tengok dalam sistem apa ni, tenaga nuklear kan, nuclear power itu asasnya daripada atom uranium, ya, ataupun atom apa tu, uranium ke plutonium ke, ya. Jadi itu asasnya yang menghasilkan suatu reaktor nuklear yang besar hasil kekuatan tenaganya, yang berpunca daripada bahan yang paling kecil iaitu atom. Ya. Jadi sebab itulah untuk kita fahami, bagi mendatangkan kesihatan kepada tubuh badan kita, maka yang perlu diperkuatkan adalah tenaga, ya, dan sumber-sumber tenaga. Ya. Dan formula asasnya yang perlu kita fahami ialah, ya, dia punya formula asasnya ialah tenaga mempengaruhi jasad. Ya, itu formula asasnya, tenaga mempengaruhi jasad. Ya, sebagai contoh, katalah kita ada telefon, ya. Telefon ni adalah jasad, ya, jasad yang kita boleh pegang, yang boleh rasa, ini adalah jasad. Tetapi yang menyebabkan telefon ini bernilai, berharga, apabila ada tenaga yang menyalakannya. Ya. Tanpa tenaga yang menyalakannya ini, maka telefon yang mahal macam mana pun tidak akan ada nilai. Ya. Contohnya kita beli telefon iPhone Max ke apa kan, 12 ke apa je, canggih, ya, keluar daripada kotak baru, maka kita pun charge, ya, charge 3 jam contohnya sampai penuh. Nampak dah dia tulis 100% penuh. Tetapi kita on, tekan selama 3 jam kita tekan, tapi tak menyala-nyala. Andai katalah telefon itu yang ditekan tak menyala diberi kepada kita secara percuma, nak tak telefon ni? Ya, saya bagi awak free lah.
kebanyakan orang takkan terima. Dia akan kata, buat apa telefon canggih tapi tak menyala, nak pakai apa? Buat apa nak bagi telefon ni? Nampak tak? Jadi sebab itu tenaga yang ada dalam telefon itu mempengaruhi jasad. Ya, tenaga mempengaruhi jasad. Seperti lampu juga contohnya. Kita beli lampu daripada kedai, masih lagi dalam plastik. Ya, jadi kita buat test dulu. Sebelum nak beli, dia pasang dekat tester tadi, dia on, tak menyala. Sedangkan masih lagi ada kotak dia, masih ada plastik lagi. Jadi orang kedai kata, macam ni lah cik, lampu ni cik ambil lah percuma, saya bagi je. Ya, mana lampu itu lampu baru, masih belum digunakan lagi. Tetapi bila dipasangkan tenaga, dia tak menyala. Maka lampu yang mahal itu tidak ada nilainya. Jadi kalau boleh difaham di situ bahawa sebab tu tenaga mempengaruhi jasad. Ya. Jadi sebab itu untuk sihat kita perlu menambahkan nilai tenaga, ya, di dalam tubuh badan kita. Ya. Dan daripada manakah datangnya tenaga itu? Ya. Tenaga itu datang daripada dua sumber. Di dalam alam ini kita kena faham bahawa tenaga itu datangnya daripada dua sumber. Yang pertama daripada cahaya, yang kedua daripada bunyi. Ya. Jadi sumber tenaga itu datangnya daripada dua, iaitu cahaya dan bunyi. Ya. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat kepada gelombang, ya, tenaga itu sebenarnya adalah gelombang, kan? Ya, kalau kita lihat gelombang cahaya dia begitu rapat. Ya, kemudian dia makin renggang, ya, maka ini dinamakan bunyi. Di sini bentuk kepada frekuensi cahaya, dan di sini adalah bentuk kepada frekuensi bunyi. Ya. Sebab tu di dalam alam ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua benda yang besar, dikirakan besar, iaitu matahari sebagai sumber cahaya. Dan daripada matahari inilah yang dengan kepanasannya itu mengembangkan udara, maka udara bergerak menghasilkan bunyi. Ya. Sebab itu bila kita bercuti, kita suka bercuti di mana? Di tepi pantai. Kan? Kenapa? Dengan bunyi ombak yang tenang itu, bunyi itu mendatangkan ketenangan kepada kita. Kita bercuti di kawasan hutan, kita dengar bunyi angin, sepoi-sepoi bahasa meniupkan pokok-pokok, terdengar bunyi kicauan burung-burung, bunyi suara ungka, suara riang-riang, ya, yang harmoni, maka mendatangkan ketenangan. Ya, sebab tu orang tidak bercuti di tengah bandar, bunyi juga, tapi bunyi yang sangat bising. Ya, jadi mana cahaya dan bunyi yang harmoni akan mendatangkan apa? Kekuatan kepada kita. Ya. Sebab tu sebagai contoh, bila kita berada dalam keadaan yang terang, kita akan rasa segar. Kita rasa bersemangat. Bila dalam keadaan gelap, kita akan jadi mengantuk dan malas dan rasa nak tidur. Ya. Dan begitu juga kalau kita katalah duduk di tepi, ya, tempat orang yang bermain alat-alat muzik yang tenang,
Ya, akan menyebabkan kita rasa mengantuk dan nak tidur. Ya. Nah. Tetapi apabila kita berada di tempat contohnya konsert rock, ya, dengan bunyi yang kuat, kita akan rasa bersemangat dan energetik, ya, dan berasa begitu teruja. Ini semua adalah kesan daripada bunyi, ya. Jadi kerana itu kalau kita lihat program-program seperti MLM, ya, dia akan adakan seminar, betul tak? Dia akan ada seminar. Jadi dalam program seminar MLM ni biasanya dua benda ni. Mereka pastikan akan ada satu LCD projector yang besar yang boleh memaparkan success story, cerita-cerita kejayaan, ya, gambar tempat-tempat pelancongan yang upline telah sampai, pergi Paris, pergi Portugal, naik kapal cruise, ya, ditayangkan melalui LCD projector. Itu menyebabkan semua downline ni berasa teruja dengan paparan itu ditambah dengan sound system. Ya, sebab itu mereka yang hadir program-program seminar ni bila disajikan dengan bunyi-bunyian sound system speaker yang berdentum-dentum, ya, sehingga rasa macam bergegar jantung, menimbulkan rasa semangat dan energetik untuk mereka meneruskan perniagaan mereka, ya, di dalam MLM tersebut atau apa-apa sajalah, ya. Jadi sebab itu mereka yang sentiasa hadir kepada program seminar MLM ni tiap-tiap bulan akan dapat continue semangat berniaga mereka kerana disajikan dengan cahaya dan bunyi yang dimanipulasi untuk mereka terus bersemangat. Ya, jadi siapa yang tak datang program seminar, dia tak dengar ceramah upline, dia tak tengok video-video success story daripada upline, dia tak dengar bunyi-bunyi, ya, instrumen yang semangat itu, ya, tak dengar lagu siapa tu? Apa ni? Faizal Tahir, ya. Contohnya lagu Faizal Tahir menuju cerita apa? Gemuruh Jiwa, lagu Gemuruh Jiwa. Bila dengar tu semangat membara, bila dengar tu jadi semangat. Jadi sebab itulah, ya, untuk kita memahami di sebalik syariat itu ada juga cahaya dan bunyi yang harmoni yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan membekalkan tenaga kepada kita supaya kita menjadi hamba Allah yang sihat dan sejahtera di atas muka bumi. Ya. Jadi untuk sesi pertama ni pengenalan dulu berkaitan apakah itu sihat, ya, yang merujuk kepada apa? Jumlah tenaga proton dan elektron, jasad dan tenaga yang seimbang, seumpama bateri tadi. Maka bila seorang mempunyai tenaga yang penuh dalam tubuhnya, maka dia dipanggil seorang yang sihat. Ya, setakat itu dulu untuk siri pertama hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi yang akan datang, siri yang akan datang, untuk kita melihat lagi dengan lebih mendalam, ya, bagaimanakah faktor cahaya dan bunyi ini boleh mempengaruhi kesihatan kita, khususnya melalui jalan syariat. Ya, sekian dulu perkongsian pada pagi ini, pada hari ini. Semoga dapat manfaat untuk kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.